Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jangan sampai anda untuk subscribe ke channel saya, dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Hari ini saya ingin memberikan satu pesanan dan juga satu peringatan serta satu nasihat kepada semua pencarum KWSP di luar sana. Sama ada anda adalah subscriber channel saya ataupun tidak, kongsikan video ini. Okey. Dalam proses kita melakukan tuntutan untuk pengeluaran khas KWSP 2.0 ini, sekarang kita berada dalam fasa untuk pemprosesan borang aduan. Jadi saya lihat kebanyakan dalam grup Facebook, kita ada terlalu banyak grup Facebook berkenaan dengan bantuan-bantuan kerajaan ataupun pengeluaran daripada KWSP. Okey, ada admin yang bijak untuk mengawal apa benda yang patut dikongsikan, posting yang patut dikongsikan, tetapi ada juga admin yang gagal untuk mengawal apa posting yang patut dikeluarkan. Jadi ada juga pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengambil kesempatan dengan tuntutan pengeluaran KWSP 2.0 ini untuk menyebarkan perkhidmatan mereka, servis mereka. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan pinjaman dengan menggunakan alasan seperti anda adalah pencarum KWSP, jadi disebabkan anda ada buat tuntutan pengeluaran 2.0 dan juga sebagainya, jadi pihak kami ni ada menyediakan kemudahan kepada pencarum KWSP yang berumur bawah 55 tahun. Anda boleh membuat pinjaman dengan agensi kredit kami sebanyak sehingga RM100,000, sehingga RM50,000 ataupun sehingga RM20,000 dengan kadar faedah yang rendah, yang mana kadar faedah ni ada pula pihak yang mendakwa boleh orang kata apa, ataupun bayaran bulanan ini boleh digunakan wang daripada KWSP, wang daripada caruman untuk membayar dia, dengan diambil contoh seperti dikeluarkan wang KWSP akaun 2 untuk membayar ansuran rumah, bagi pengurangan ansuran rumah. Jadi dia ni menggunakan perkara-perkara tersebut, mereka ni manipulate segala apa yang ada berkenaan dengan tuntutan, berkenaan dengan kemudahan pengurangan KWSP untuk menjadikan alasan kepada pencarum supaya mengambil pinjaman dengan pihak mereka ini. Okey, mereka tahu kebanyakan pencarum ini terdesak memerlukan bantuan atau memerlukan wang tunai, jadi mereka mengambil kesempatan. Dan memang pinjaman ini akan diberikan, tetapi masalahnya mereka ini adalah sama ada agensi kredit yang berlesen ataupun tidak berlesen, tetapi kadar faedah yang dikenakan oleh mereka ini sebenarnya sangat tinggi, dan mereka ini boleh dikatakan seperti alung lah, kadar faedah sangat tinggi. Dan sebenarnya apabila sampai satu tahap nanti, pencarum mungkin mengalami kesukaran untuk membayar dan tidak ada sebarang kaedah pembayaran pun dengan menggunakan akaun KWSP. Jadi akhirnya pencarum ini akan terjerat, dan kalau mereka ini adalah peminjam wang yang berlesen, kalau perkara ini berlarutan sehingga ke tindakan mahkamah, itu yang akan menjadi masalah. Harta kita boleh disita, boleh dilelong, motosikal ke, rumah ke kalau ada, dan juga televisyen kalau kita punya, dan juga sebagainya, hanya sebab untuk membayar balik segala hutang-hutang yang kita gagal, jika gagal untuk dibayar. Jadi pihak yang tidak bertanggungjawab ini sebenarnya mereka ini nak orang menggunakan perkhidmatan pinjaman mereka dengan menggunakan alasan daripada pengeluaran KWSP 2.0. Kemudian ada juga pihak yang menggunakan alasan-alasan pengeluaran KWSP 2.0 ini untuk menawarkan, kadang dia bukan kata pinjaman, tapi dia kata macam advance untuk bagi duit terlebih dahulu. Kemudian apabila dapat wang KWSP 2.0 ini, kemudian boleh bayar balik kepada agensi ataupun boleh bayar balik kepada syarikat berkenaan. Ini semua pun anda kena berhati-hati, kerana bukan berhati-hati tapi kena tolak bulat-bulat, sebab tidak ada sebarang kemudahan yang melibatkan pinjaman peribadi ataupun anda boleh dapat wang tunai yang mana ianya adalah yang boleh dikaitkan dengan pihak KWSP. Jadi bagi setiap pencarum, bagi setiap individu di luar sana, apabila anda melihat sebarang saja perkongsian berkenaan dengan
pemberian wang ataupun pinjaman yang mana dikaitkan dengan KWSP, ataupun dapat mesej pula daripada nombor yang tidak dikenali mengatakan bahawa jika nak buat tuntutan ataupun jika nak buat pengeluaran KWSP 2.0, anda perlu bayar RM100, anda perlu bayar RM300, ataupun anda perlu menyelesaikan tunggakan cukai anda sebanyak RM500 dan hubungi nombor-nombor ini. Ingat, kita ni baru di peringkat untuk tuntutan, belum sampai lagi kepada perjumpaan dengan Perdana Menteri. Dan kalau kata dah jumpa sekalipun, pihak KWSP dia tidak pernah ada kena-mengena dengan untuk bayar balik pinjaman bank, untuk bayar balik pinjaman cukai. Malah mereka yang kalau tak salah saya, masa untuk Aisinal dulu ada ditulis dalam soalan lazim, mereka yang bankrupt pun boleh membuat iCitra. Mereka yang bankrupt pun boleh membuat pengeluaran akaun KWSP mereka. Jadi nampak tak, dia tidak ada kena-mengena dengan lembaga hasil lah, insolvensi lah dan juga sebagainya. Kalau tak pasti, untuk kali ini anda boleh rujuk kepada page Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat, yang mana pertubuhan ini dikelolakan oleh saudara Azmi Bugis, ataupun boleh juga tunggu sebarang info daripada saya, dan saya insyaAllah akan berkongsikan segala perkembangan berkenaan dengan isu tuntutan ini. Dan lagi sekali, kalau tak pasti boleh juga mesej saya secara peribadi. Ada yang boleh cari nombor telefon saya dekat Facebook dan sebagainya. Ada juga yang boleh gunakan Facebook Messenger untuk menghubungi saya, mesej tanya berkenaan dengan perkara ini. Kalau tanya bila wang KWSP nak boleh keluarkan, memang saya takkan jawab lah, sebab kita duk beritahu hari-hari. Tapi kalau kena Cik Firdaus, bang, benda ni betul tak? Yang ni betul tak? Betul ke ada macam ni? Betul ke ada macam ni? InsyaAllah saya akan bantu untuk menjawab. Okey, jadi itu saja peringatan yang saya nak kongsikan pada hari ini. Berhati-hati anda semua di luar sana. Jangan disebabkan kita ini terdesak atau memerlukan wang ini, kita sanggup ataupun sewenang-wenangnya ataupun semudah-mudahnya untuk mempercayai sebarang tawaran yang kita perolehi ataupun yang kita lihat. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, ataupun di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel, ataupun di ruangan TikTok saya, Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.